Selamat malam, salam harapan. Kembali kita dengan Anthony Jawab Jujur, program mingguan yang mana kita jemput Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik iaitu saudara Anthony Loke untuk datang ke studio untuk menjawab soalan-soalan panas untuk minggu ini. Dan minggu ini kita ada satu topik yang saya rasa dekat dengan hati ramai orang penonton kita, iaitu tentang rasuah. Rasuah sebagai satu barah atau umpama satu barah. Dan kita berbincang tentang topik ni, Anthony, ialah berlanjutan daripada titah yang Tuan Agong beberapa hari yang lepas, yang mana Yang Tuan Agong telah menitahkan bahawa sebenarnya semua agama dia menolak korupsi dan mengatakan bahawa rasuah ini adalah umpama satu barah yang boleh memusnahkan satu tamadun. Jadi sebagai pembuka bicara, saudara Anthony, bagaimana DAP dan juga saudara Anthony sendiri nak sahut titah Yang Tuan Agong ini untuk kita sama-sama perangi rasuah dan korupsi? Yang pertamanya, saya menjunjung kasih di atas titah Tuanku yang menyatakan dengan jelas bahawa rasuah itu adalah satu barah yang mesti ditentang dan mesti ditolak oleh semua rakyat Malaysia. Dan kalau tidak, maka rasuah itu akan menjadi satu punca kepada kejatuhan tamadun kita. Dan kalau rasuah itu diterima sebagai sebahagian daripada budaya, maka ia akan menjadi jahanam kepada masyarakat kita. Jadi rasuah ini sama bahayanya dengan dadah. Jangan kita sampai satu peringkat di mana kita ketagih bahawa kalau kita biarkan rasuah ini berleluasa, orang-orang yang berkuasa ini dah ketagih kepada rasuah, dan kalau tak ada rasuah, semua tak boleh jalan. Jadi kalau kita sampai ke tahap itu, maka negara kita akan berada dalam satu keadaan yang cukup bahaya, kerana ia boleh dikompromikan melalui rasuah. Jadi perang terhadap rasuah ini merupakan satu agenda penting dan satu misi kepada seluruh rakyat kita. Bukan saja kepada parti politik, bukan saja kepada pemimpin parti politik yang rata-ratanya memanglah semua orang kata rawan rasuah. Tetapi ada berapa pemimpin, ada berapa parti yang benar-benar committed untuk rawan rasuah, untuk menjadikan sebagai satu agenda kita. Dan bagi saya, kalau rakyat sendiri tak sedar, rakyat sendiri tidak ada pegang kepada satu nilai untuk menolak rasuah ini, maka ia tidak akan berjaya. Ia akan menjadi lip service saja di kalangan orang politik. Jadi saya berharap bahawa tekanan terhadap perang terhadap rasuah ini mesti datang daripada rakyat di akar umbi. Rakyat mesti mahukan, rakyat mesti mahukan pemimpin dan parti, orang politik yang benar-benar rawan rasuah, dan tolak mereka yang terlibat dalam rasuah ini. Jadi saudara Anthony menyentuh dengan satu perkara yang saya fikir penting, iaitu perlunya datang satu gerakan daripada rakyat. Dan ini saya rasa selari dengan salah satu komponen yang dinyatakan dalam titah Yang Tuan Agong, iaitu untuk mewujudkan satu masyarakat yang jujur, yang amanah dan juga yang berintegriti. Jadi pada pendapat saudara Anthony, bagaimana kita nak wujudkan masyarakat seperti ini? Yang pertamanya, kita mesti ada satu budaya politik yang bebas rasuah. Kita mesti ada satu sistem pentadbiran yang anti rasuah. Jadi kita mesti membersihkan sistem kita. Jadi yang pertamanya, kita memang adalah agenda kita untuk membawa pembaharuan, reform dalam sistem pentadbiran kita, untuk menjadikan agenda melawan rasuah itu sebahagian daripada agenda kerajaan yang utama, dan ini merupakan platform utama dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Dan memang ada langkah-langkah yang telah diambil semasa PH menjadi kerajaan selama 22 bulan. Tetapi saya mengakui bahawa ada banyak perkara yang masih belum dapat kita laksanakan dan kita tumbang selepas 22 bulan. Antara perkara yang kita buat, umpamanya, yang pertamanya, kita wajibkan semua menteri ahli parlimen isytiharkan harta. Itu satu langkah awal yang sangat penting. Kerana tidak pernah ada satu keterbukaan, satu ketelusan macam tu. Semua rakyat boleh lihat menteri itu ada berapa harta. Harta dia berapa. Dan sama ada harta itu sama dengan apa dia punya pendapatan.
memang ada orang yang mungkin kaya lah. Sebelum dia jadi menteri pun dia dah kaya. Ada yang mungkin orang perniagaan, profesional dan sebagainya. Itu tak apa. Tapi janji ialah keterusan. Kita nyatakan dia punya nilai berapa dan selepas 5 tahun tengok balik dia punya nilai itu berapa. Okay. Kalau ada satu lonjakan yang tak masuk akal, maka orang itu perlu disiasat. Itu satu langkah awal yang penting lah. Yang kedua, kita mengamalkan satu dasar no gift policy semasa kita menjadi kerajaan. Apa-apa sahaja hadiah yang diberikan kepada menteri maupun kepada penjawat awam, lebih RM500 mesti isytihar. Dan itu mesti dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan political view. Saya berani mengatakan bahawa saya uphold that principle sangat tegas dalam 22 bulan. Saya pernah dalam satu majlis terbuka, saya bagi balik hadiah kepada penganjur majlis tersebut, kepada tuan rumah majlis tersebut. Saya pernah pergi satu majlis, saya pergi buat perasmian, orang bagi saya handphone yang mungkin nilainya RM2-3,000. Saya terus pada majlis tak sama, saya kembalikan kepada dia. Supaya menunjukkan ketegasan kita kepada orang ramai. Mungkin ada orang kata, ini mungkin lakon lah. Dia mungkin kalau dia bagi kat belakang dia terima. Itu bukan soalnya. Soalnya ialah ada orang juga kritik saya masa tu, dia kata mungkin ini dia tak diplomatik, tak bagi muka kepada penganjur. Kalau nak tolak pun tolak belakang-belakang lah. Tapi saya rasa mengapa saya mengambil tindakan begitu pada awal saya menjadi menteri ialah saya nak tunjukkan kepada orang ramai dan kepada mana-mana syarikat ketegasan kita bahawa ini sesuatu yang kita nak walk the talk. Kita ada dasar macam tu, kita nak jalankan dasar tu. Okay. Tahun baru Cina umpamanya, ramai orang hantar hamper ke pejabat saya. Saya minta setiausaha politik saya tengok kalau ada yang bernilai punya, minta diambil balik. Okay. Ini kalau di karangan orang Cina, dia biasalah. Ada wine, ada whisky dan sebagainya. Ada je, saya minta dia hantar balik. Okay. Ini ketegasan kita masa kita menjadi kerajaan. Tetapi saya faham bahawa nak lawan rasuah ini tak cukup sekadar isytihar harta, tak cukup sekadar no gift policy. Dia lebih besar daripada itu ialah dari segi sistem kita. Bagaimana kita mewujudkan satu sistem pentadbiran yang anti rasuah dan bagaimana kita nak memastikan bahawa badan yang rawan rasuah ini diberikan kuasa dan juga kebebasan. Jadi ini salah satu perkara yang mungkin kita tak sempat buat, iaitu pelantikan ketua Pesuruhjaya SPRM. Itu sepatutnya dia kena answerable kepada Parlimen. Ini sesuatu yang penting. Yang nak bebaskan SPRM ini daripada pengaruh politik. Ini sesuatu yang saya rasa sangat-sangat penting. Dan memang kita pernah banyak orang mengatakan bahawa kalau kita lihat contoh badan rawan rasuah yang hebat ini di seluruh dunia, antaranya di Hong Kong. ICAC Hong Kong. Mereka benar-benar dikatakan bebas daripada pengaruh kerajaan. Dia boleh siasat semua saja. Dan antara satu perkara lain lagi ialah sama ada SPRM atau MACC itu diberi kuasa untuk pendakwaan. Okay. Ini sekarang ini dalam negara kita hanya seorang saja ada kuasa untuk mendakwa, iaitu Peguam Negara, Shah Ahmad Arif dalam perkara ini sebagai seorang peguam. Jadi ada cadangan bahawa dah banyak cadangan dah sebenarnya. Sebelum ini pun dah ada cadangan untuk asingkan kuasa ni. Supaya kalau kes-kes rasuah, SPRM yang membuat siasatan, dia juga ada kuasa untuk mendakwa. Saya faham ada pelbagai hujah. Ada orang kata ini tak betul. Kalau dia badan siasat, dia tak bolehlah badan yang mendakwa juga. Itu juga ada hujah dia. Jadi kita merasakan bahawa pentingnya ada pendekatan-pendekatan yang lebih telus. Kalau dikatakan badan pendakwa itu di bawah MACC, maka dia mesti ada satu prosedur yang jelas. Okay. Apakah mekanisme dia? Apakah langkah dia? Dan siapa yang ada kuasa untuk membuat kuasa pendakwaan ini? Jadi ini sesuatu yang mungkin kita perlu buat kajian yang lebih mendalam dan ada political view untuk membuat perubahan tersebut. Bercakap tentang deklarasi ataupun pengisytiharan harta ni, pada hari ini, tak silap saya pada hari ini, Ahli Parlimen Iskandar Puteri dan juga pemimpin veteran Parti Tindakan Demokratik YB Lim Kit Siang
telah mengatakan ataupun mengeluarkan kenyataan bahawa seramai 15 orang yang memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan sekarang ni masih belum buat pengisytiharan harta. Dan kita juga tahu kalau kita tengok portal pengisytiharan harta tu, dia dah berbeza dengan zaman PH. Dulu dia ada tulis dengan butiran dan sebagainya, tapi sekarang hanya bahawa sudah atau belum. Sudah atau belum saja. Jadi Saudara Anthony, apa komen Saudara Anthony tentang apa kita nampak macam ada regression ke belakang, seperti langkah ke belakang daripada kerajaan ni berbanding dengan kerajaan PH. Sudah tentu saya rasa agenda rawan rasuah itu merupakan agenda besar dan agenda yang penting dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dan nampaknya lepas kita digulingkan, maka agenda-agenda besar ni untuk lawan rasuah ini sudah macam diperkecil-kecilkan lah. Dia tak ada usaha yang serius. Kalau benda yang jelas, benda yang simple, macam pengisytiharan harta, mereka payah nak buat. Kita fahamlah, faham-fahamlah tuan-tuan dan puan-puan, mengapa mereka suka untuk membuat pengisytiharan harta. Hanya orang yang banyak harta, mungkin dia tak mahu orang tahu, dia takut. Jadi ketika kita buat, tak ada menteri yang boleh bantah. Kita sebahagian daripada komitmen kita buat ini secara terbuka. Dan setiap orang tanpa pengecualian, termasuk ahli parlimen, kena buat pengisytiharan harta secara terbuka. Jadi ini adalah satu bagi saya keinginan politik, sama ada kita nak perangi rasuah atau tidak. Jadi kita tahu bahawa perangi rasuah ini memerlukan satu keinginan politik yang kuat, dan ia mesti dituntut oleh rakyat. Kalau rakyat anggap bahawa rasuah ini tak apalah, kalau orang itu rasuah tapi dia bagi saya sikit, dia bagi saya, bantu saya, dia rasuah pun tak apalah, kalau macam tu punya perangai, negara kita akan hancur. Jadi itu yang saya nyatakan bahawa apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib ini amat sesuatu yang perlu dikecam dengan sekeras-kerasnya. Dia pergi merata tempat, dia kata apa? Dia kata saya bukan didapati bersalah atas rasuah. Saya didapati bersalah atas pengubahan wang haram, money laundering, dia kata. Tapi soalnya, dia ingat orang Malaysia ni bodoh ke? Kalau wang itu bukannya rasuah, mengapa dituduh money laundering? Mengapa dituduh mencuci wang tersebut? Kalau wang itu halal, apa sebabnya dia perlu didakwa sebagai pengubahan wang haram? Jadi untuk beliau menafikan bahawa itu bukan satu kesalahan rasuah, itu adalah satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Seolah-olah Datuk Seri Najib ini masih rasa dirinya tidak bersalah. Dia tak ada langsung rasa bertaubat daripada apa yang berlaku. Jadi ini sesuatu yang mesti kita tak boleh terima sebagai masyarakat. Kalau masyarakat kita pegang kepada apa yang ditetapkan oleh Tuanku, anggap rasuah itu sebagai barah, maka kita mesti tolak rasuah. Tak kira siapa. Tak kira parti mana. Kita mesti tolak. Kembali kita dengan Anthony Jawab Jujur, program mingguan yang mana kita jemput setiausaha boleh terima sebagai masyarakat. Kalau masyarakat kita pegang kepada apa yang ditetapkan oleh Tuanku, anggap rasuah itu sebagai barah, maka kita mesti tolak rasuah. Tak kira siapa. Tak kira parti mana. Kita mesti tolak rasuah secara bulat-bulat. Dan kita bila bercakap tentang rasuah dan korupsi ni, kita tak boleh larilah daripada kes 1MDB. Dan baru-baru ni, Saudara Anthony, kita pun tahu semasa perbicaraan kes 1MDB ni, bekas KSN, Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Siddiq Hassan ada dalam keterangannya memberi pendedahan bahawa beliau telah dibayar RM30,000 sebulan untuk duduk dalam lembaga penasihat 1MDB. Dan dia tak perlu pun datang ke mesyuarat untuk hadir dan sebagainya, tapi dapat duit gaji ini. Sudah tentu pendedahan ni amat mengejutkan kita. Tapi Anthony, apa respon Anthony atau ulasan Anthony tentang pendedahan ni? Ini yang menunjukkan bahawa kerosakan sistem kita.
seorang ketua setiausaha negara boleh pergi ke mahkamah, bekas KSN, boleh pergi ke mahkamah. Dia kata Perdana Menteri itu baik hati. Sebab merasakan gajinya rendah. Itu sebabnya dia top up allowance dia RM30,000. Bagilah satu lembaga penasihat RM30,000. Supaya dia tak payah buat kerja, tak payah buat apa-apa. Nak bagi dia RM30,000. Dan dia boleh kata, dia tak tanya. Dia tak persoalkan banyak berkenaan dengan 1MDB sebab dalam hemat dia, dalam pandangan dia, 1MDB ini merupakan satu entiti untuk mencari modal ataupun dana politik kepada UMNO, kepada Barisan Nasional. Seolah-olah bekas KSN ini menghalalkan apa yang dibuat. Betul. Dan dia dah anggap ini kalau UMNO dengan BN ini ada entiti nak cari dana politik, itu perkara biasa. Ini dalam menunjukkan apa? Menunjukkan dalam mindset penjawat awam, ini orang tertinggi dalam penjawat awam. Menerima bahawa ini dah macam perkara yang lumrah lah kepada UMNO Barisan Nasional untuk cari dana politik. Jadi ini yang merupakan kerosakan dalam sistem kita. Kalau seorang pentadbir awam yang paling tinggi, paling berkuasa, paling berpengaruh dalam sistem pentadbiran awam kita, menerima ini sebagai sebahagian dalam pentadbiran kita, jadi ini menunjukkan kerosakan sistem kita. Betul. Dan dia boleh kata bahawa saya terima RM30,000, tak payah buat apa. Seolah-olah itu satu kebanggaan. Sepatutnya kita tahulah, kalau terima apa-apa habuan tanpa muat apa-apa, sudah tentu adalah udang di sebalik batu. Betul. Mesti adalah agenda dia. Adakah Najib nak menggunakan dia untuk menghalalkan Aman MDB, nak tunjuk bahawa ada check and balance, tapi sebenarnya tak ada apa-apa, tak buat apa-apa. Dia tak boleh persoalkan apa-apa walaupun terima allow. Dan untuk makluman Syah, sebenarnya dalam sistem pentadbiran awam kita, setahu saya lah, ramai juga bukan saja KSN, dan saya yakin bekas KSN ini dia bukan saja menerima allowance daripada 1MDB. Dia sudah tentunya menerima allowance daripada banyak lagi syarikat kerajaan, GLC ataupun badan-badan berkanun. Sebab memang perkara biasa KSN, KSU, kementerian duduk dalam pelbagai agensi, pelbagai syarikat berkaitan kerajaan. Ini perkara biasa dalam sistem pentadbiran awam kita. Saya tak pertikaikan bahawa ada sebahagian syarikat ataupun ada badan-badan berkanun yang mesti ada penglibatan ataupun KSU, kementerian itu duduk sebagai ahli lembaga pengarah. Umpamanya dalam Kementerian Pengangkutan, dalam Suruhanjaya Penerbangan Awam umpamanya, dia mesti ada KSU duduk sana. Ada lembaga-lembaga pelabuhan, mesti ada wakil daripada kementerian duduk sebagai lembaga pengarah. Itu adalah peruntukan dalam undang-undang. Tetapi saya difahamkan juga banyak syarikat-syarikat GLC yang lantik KSU ini duduk. Dan ketika kita menjadi kerajaan PH, kita buat satu dasar untuk menghadkan penglibatan KSU dalam lembaga pengarah. Okay? Katakan dia ada lembaga pengarah yang wajib dia duduk, dia boleh duduk, tapi maksimal 5 saja. 5 saja. Dia tak boleh lebih daripada 5. Setahu saya ada KSU yang duduk sampai 15-20. Bekas ketua pembenaran Tan Sri Irwan. Dia benar dedarkan kan? Dia punya allowance satu bulan daripada pengarah ni ratusan ribu. Okay. Bayangkan kalau seorang KSU ataupun KSN, kalau dia duduk begitu banyak lembaga pengarah ini, katakanlah satu lembaga pengarah ni satu mesyuarat dalam 2 bulan lah. Mungkin separuh masa dia nak hadir mesyuarat lembaga pengarah. Dia tak cukup masa untuk uruskan hal dalam kementerian tersebut. Jadi itu yang kita buat masa kita jadi kerajaan, kita hadkan. Hanya yang penting saja KSU duduk. Kalau yang lain yang perlukan wakil, mungkin orang lain. Di KSU ada, setiausaha sebahagian ada. Jadi kita tak kumpulkan ataupun tak tumpukan penglibatan lembaga pengarah ini kepada satu dua individu saja. Itu pun merupakan satu sistem check and balance. Jadi bagi saya, apa yang didedarkan oleh bekas KSN kita ni menunjukkan mindset yang salah dalam penjawat awam kita. Sepatutnya penjawat awam kita merupakan satu jentera pentadbiran. Tetapi dia mesti bertindak, melaksanakan tugasnya mengikut undang-undang. Dan bukannya menerima saja apa yang dibuat keputusan oleh orang politik.
Dan bercakap tentang satu lagi kes, iaitu kes perbicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mana dalam perbicaraan tu didedahkan bahawa ada pihak yang telah menerima wang daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB, termasuklah Menteri Khairy Jamaluddin melalui UMNO Rembau dan sebagainya. Dan sebagai respon kepada ni, Pakatan Harapan telah mengeluarkan, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah mengeluarkan statement mengatakan bahawa perlu ada rang undang-undang pendanaan politik, political funding. Boleh tak Saudara Anthony jelaskan sedikit tentang rang undang-undang ni? Apa dia rang undang-undang pendanaan politik ni, dan kenapa rang undang-undang ni penting? Secara prinsipnya memang kita setuju bahawa perlunya satu rang undang-undang untuk mengurus ataupun mengawal selia derma politik kepada parti-parti. Okay. Sekarang ini tak ada undang-undang khusus untuk mengawal dana politik. Kalau dana politik itu dikatakan bukannya rasuah, dia guna untuk kegiatan politik, tetapi di antara dana politik punya definisi dengan rasuah ini dia kabur. Okay. Dan dia tak ada satu clear definition ini. Jadi bagi kita memang perlunya satu akta yang mengawal bagaimana dana itu diberi dan siapa yang beri dan berapa had dia dan sebagainya. Tapi apa yang kita minta ialah butir-butir yang lebih jelas. Umpamanya agensi mana yang dipertanggungjawabkan? Adakah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal selia dana politik ini adalah agensi yang bebas? Siapa yang dia bertanggungjawab kepada? Adakah dia under Jabatan Perdana Menteri? Kalau di bawah Jabatan Perdana Menteri, dia report kepada PM. Jadi ia tak nampak kebebasan di sana, sebab PM pun, siapa yang jadi Perdana Menteri pun, dia orang politik juga. Dia juga wakil parti politik. Jadi mesti ada unsur kebebasan di sana. Yang kedua ni ialah mengapa unsur kebebasan itu penting? Sebab kalau tidak, orang ramai dia tak berani buat derma kepada parti pembangkang. Sebab parti kerajaan tak ada masalah lah. Dia bagi derma kepada parti kerajaan. Sudah tentulah kebanyakan derma-derma politik ini dia harap yang besar-besar tu dia harap ada habuan lah. Seperti yang berlaku dalam kes di Mahkamah sekarang ini. Syarikat ini dia kata saya bayar 200,000 Sing dollar setiap bulan. Harap ada protection. Ada bantuan supaya kontrak saya ni berjalan dengan lancar umpamanya. Itu pelincir lah. Okay, untuk melicinkan kontrak-kontraknya dengan kerajaan. Jadi kalau dengan parti kerajaan sudah tentu dana-dana politik ini ada tujuan dia, ada habuan dia. Tetapi kepada parti politik pembangkang, dana-dana politik ini, derma-derma politik ini adalah daripada penyokong-penyokong kita secara ikhlas. Ada yang bagi 500, bagi 1,000, bagi 2,000. Itu adalah hasil titik perlu mereka sendiri tanpa apa-apa pulangan. Umpamanya ada orang derma kepada DAP pada hari ini, apa habuan dia? Apa yang dia boleh terima? Dia tak boleh terima apa-apa. Tapi ada kita punya penyokong ikhlas nak bantu kita, ikhlas nak sokong kita, mengharapkan supaya kita dapat teruskan perjuangan politik kita untuk sebuah negara yang lebih baik. Jadi itu adalah derma yang tanpa syarat, derma yang tak mengharapkan apa-apa. Tetapi kalau ada syarat untuk mereka laporkan, dan mereka tak tahu dia lapor kepada siapa, maka mungkin keyakinan dia untuk derma tu akan terhakis. Dia takut nanti kalau saya bagi nama saya dah buat derma kepada DAP, nanti saya nak berurusan dengan kerajaan, saya blacklist. Ini orang pembangkang. Ini kalau nak pohon permit, nak pohon lesen daripada kerajaan, nanti dia kena blacklist. Nak masuk universiti, anak nak masuk universiti, nak apply beasiswa dan sebagainya, ini kena blacklist. Ada persepsi macam tu. Saya tidak mengatakan bahawa kita tolak. Okay? Kita secara prinsipnya memang kita bersetuju bahawa perlunya ada undang-undang khusus untuk mengawal selia dana politik. Tetapi mesti ada mekanisme yang jelas, mekanisme yang bebas untuk mengawal selia. Dan sebab itu, jadi untuk kita, apa kita nak boleh dapatkan di sini adalah kita tidak tolak, tetapi kita perlukan butiran lah. Ya, sudah tentu. Sebab setakat ini kita hanya
dengar saja prinsipnya, tetapi kita butiran rang undang-undang itu kita belum terima lagi. Belum ada apa-apa butiran lagi. Okey, Saudara Anthony, pada pendapat Saudara Anthony, adakah kerajaan PN, BN yang ada sekarang ni, adakah mereka sebenarnya serius untuk kurangi rasuah ni? Saya rasa tepuk dada tanya saudara. Siapa-siapa pun tahulah adakah mereka ini serius lawan rasuah. Jawabnya saya rasa sudah tentunya tuan-tuan dan puan-puan ada jawapannya. Dan apa yang kita bimbang sekarang ini, dan ini juga ada kait dengan apa yang akan saudara Syarizan akan terlibat, ialah desakan ataupun serangan terhadap badan kehakiman kita. Okay. Sekarang badan kehakiman ini adalah benteng terakhir kita, mempertahankan keadilan, mempertahankan satu sistem bahawa kalau siapa-siapa yang rasuah, siapa-siapa yang bersalah, dia dikenakan hukuman. Ini sistem benteng pertahanan kita yang terakhir. Tapi baru-baru ini nampaknya ada serangan terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman kepada kes Datuk Seri Najib. Dan dia dipersoalkan dengan begitu terbuka. Okay. Bukan kita kata kalau hakim buat salah itu kita nak protect, tidak. Tapi kita nak tanya, mengapa orang ini diserang? Mengapa lepas hukuman dijatuhkan dia dipersoalkan? Adakah bukti yang jelas? Sama ada betul ke apa yang didakwa itu? Tak bolehlah hanya bergantung kepada satu dua pendedahan oleh blogger dan menggambarkan seolah-olah hakim itu dah tak ada integriti. Maka seluruh badan kehakiman itu dipersoalkan. Jadi saya rasa semangat itu yang menjurus kepada pihak badan Bar Kaunsil untuk mengadakan walk for judicial independence pada hari Jumaat ini. Dan ini saya rasa ada hubung kaitnya dengan perang kita terhadap rasuah. Sebab apa yang berlaku dalam kes 1MDB ini merupakan satu kes yang sangat serius, yang melibatkan seorang bekas Perdana Menteri. Sejak kita merdeka tak pernah ada seorang penjawat politik yang begitu tinggi yang pernah menjadi Perdana Menteri dihadapkan ke mahkamah atas kes rasuah. Dan ini merupakan kes pertama. Dan kes ini diketahui seluruh dunia. Bukannya tak ada bukti. Bukannya ada siapa-siapa menafikan bahawa benda ini tak berlaku. SPRM sendiri hari ini, semalam, menyatakan bahawa ada hak rucut. Dia dapat balik harta yang bernilai 5.1 bilion. 99% itu adalah harta daripada 1MDB. Yang dirampas kembali oleh SPRM untuk kerajaan, yang kita dapat balik, termasuklah kapal layar tersebut. Okay? Economity yang kita tarik balik, yang dibeli melalui dana 1MDB. Banyak painting-painting dekat Amerika Syarikat, ada kondominium dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perkara yang merupakan realiti. Bukannya fitnah, bukannya sesuatu yang direka. Benda ini bukan reka-reka lah. Ini benda dah betul dah. Apa yang kita sebut, apa yang kita kempen sebelum PRU 2018 itu terbukti benar. Bahawa ada penyelewengan besar, ada rasuah besar berlaku. Dan ini telah pun dibuktikan di Amerika Syarikat. Sehingga harta itu dikembalikan. Kalau tidak, macam mana harta itu dikembalikan? Kan, kalau tak pernah ada berlaku rasuah ini, takkan harta itu boleh ditarik balik oleh kerajaan Malaysia. Jadi kalau kita masih ingat bahawa yang terlibat itu difitnah, maka saya rasa ada sesuatu yang tak betul lah. Jadi mahkamah dah buat keputusan. Sudah tentu dia ada hak untuk rayu kepada mahkamah rayuan. Kita tak pertikaikan proses tersebut. Tetapi apabila ada serangan terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut, saya rasa ini merupakan satu taktik, satu strategi untuk mengalihkan pandangan. Dan cuba untuk menyelamatkan dirinya dengan membunuh credibility sistem kehakiman kita. Jadi ini sesuatu yang sangat serius yang mesti kita beri perhatian. Dan adakah DAP akan menyokong walk for judicial independence ni? Pendirian kita sudah tentu, tetapi ini adalah satu kita tak mau. Saya tak akan hadir. Bagi saya nak nyatakan pada malam ini saya tidak, secara peribadi saya tak hadir sebab saya bukannya peguam, saya bukannya members of the Bar Council. Tetapi secara prinsipnya memang kita
menyokong apa yang dihajatkan, apa yang diperjuangkan, dan saya berharap rakan-rakan lain yang merupakan peguam, merupakan members of the PAR akan hadir. Saya yakin saudara Shahrizan akan hadir lah. Saya akan hadir. Bersama-sama dengan beberapa pimpinan kita yang merupakan peguam, mereka akan hadir sebagai menghormati profession mereka, mempertahankan sistem perundangan dan kehakiman dalam negara kita. Jadi itu adalah satu agenda, satu perjuangan oleh badan perundangan yang kita hormat, kita bagi sokongan. Tapi secara peribadi saya memilih tidak hadir sebab saya tak nak nanti ada orang kata ini agenda politik. Ini dipengaruhi oleh parti-parti politik. Nanti kita pula kata kita nak ambil kredit, kita curi kredit. Ini nak dipengaruhi parti politik, ini bangsa ini pro pembangkang dan sebagainya. Saya tak mau dilihat begitu, tak mau digunakan oleh pihak lawan untuk mencemarkan image ataupun perjuangan tersebut. Jadi secara peribadi saya menyokong penuh, DAP sudah tentu menyokong apa yang diperjuangkan melalui Walk for Judicial Independence, sebab yang pentingnya ialah prinsip kebebasan kehakiman. Itu mesti dipertahankan. Okay? Dan kita harap melalui kebangkitan dan juga kesedaran di kalangan badan profesion yang penting ini, ia dapat memberikan kesedaran yang lebih banyak kepada orang ramai di Malaysia. Dan Saudara Anthony, mungkin benda ni bukan secara khusus mengenai korupsi atau rasuah, tapi baru-baru ni kita pun ada dengar isu tentang kebocoran data peribadi dan sebagainya yang nampak macam jadi serius, sampaikan ada satu laman web yang menjual data peribadi dan sebagainya. Jadi Saudara Anthony, apa pendapat Saudara Anthony yang kerajaan patut buat dalam situasi ni? Saya rasa kita ada undang-undang dari segi Akta Perlindungan Data Peribadi. Jadi yang pentingnya ialah penguasaan. Kalau benda lain kita kata tak ada undang-undang. Dana politik tadi kata tak ada undang-undang khusus. Tapi dari segi protection kepada data peribadi, kita ada akta yang jelas. Akta Perlindungan Data Peribadi. Jadi persoalannya mengapa benda ini berlaku dan tak ada penguasaan. Kalau orang yang bertanggungjawab itu, saya rasa dalam dunia cyber security ini dia mesti boleh dijejak dengan mudah oleh pakar-pakar cyber security. Jadi kalau ada perkara sebegitu, persoalannya mengapa tidak ada penguasaan. Okay, akhir sekali kita nak tamatkan sesi kita, tapi kita tahu baru-baru ni Malaysia telah berjaya layak ke Piala Asia setelah on merit setelah 42 tahun. Jadi saya nak minta mungkin Saudara Anthony beri apa-apa ucapan kepada skuad Harimau Malaya kita. Sudah tentu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada skuad Harimau Malaya. Ini merupakan titik peluh mereka, usaha mereka, dan sudah tentu apabila pasukan negara kita, baik dalam bola sepak maupun apa-apa sukan yang lain, bidang sukan yang lain, apabila mereka berjaya dalam pentas antarabangsa, mereka layak ke satu peringkat antarabangsa, sudah tentu kita gembira. Sudah tentu kita bangga. Tetapi sebagai orang politik juga, saya juga tak nak sukan ini, bidang sukan ini dipolitikkan ataupun diambil kredit oleh mana-mana. Sudah tentu kejayaan Harimau Malaya hari ini bukannya kejayaan Menteri Belia dan Sukan. Ini siapa-siapa jadi Menteri Belia dan Sukan pun bukannya kejayaan dia, tapi kejayaan pemain-pemain dan juga jurulatih mereka. Itu kejayaan pasukan. Biar kredit itu diberikan kepada orang yang benar-benar berusaha. Jadi orang politik, biarlah kalau orang dah berjaya, cukup ucapan dan syabas cukuplah. Jangan terlalu nampak sangat nak ambil kredit. Okay, itu akan menghancurkan bidang sukan. Itu yang saya juga nak ambil peluang ini nak mengatakan pendirian kita. Saya tak suka orang politik mengetuai mana-mana persatuan sukan ini. Baru-baru ini saya tengok Syahidan Kasim kembali menjadi pengerusi persatuan athletics, olahraga, persatuan olahraga Malaysia. Ini Syahidan Kasim. Yang pertamanya, dia bukannya orang muda lagi dah. Okay. Dia bukannya olahragawan lagi. Okay. Mungkin dia boleh berlari, mungkin dia boleh jogging dan sebagainya. Itu saya tak pertikaikan. Tapi
sudah ahli parlimen, sudah menteri. Mana ada masa lagi? Mengapa tak biarkan orang yang lebih layak, lebih profesional, lebih committed, ada yang masa untuk mengetuai persatuan-persatuan sukan dan khususnya persatuan olahraga ini memerlukan satu komitmen yang besar. Sebab olahraga ini juga satu bidang yang besar. Okay. Dia sudah tentu ada orang yang ada kepakaran. Ada orang yang lebih committed. Orang politik ini kalau ada kuasa, ada sebagai menteri dan sebagainya, bagilah sokongan daripada belakang. Mungkin untuk dapatkan sumbangan-sumbangan korporat untuk persatuan-persatuan sukan. Tapi biarlah orang yang committed, biar orang-orang yang benar-benar ada kepakaran dalam bidang tersebut mengetuai persatuan itu. Dan bukannya orang politik. So, saya harap dari Syahidan Kasim ni cukup lah. Syahidan Kasim ni saya kenal dia. Dah lama saya selalu ada sparring dia dengan parlimen dulu. Tapi saya rasa cukup lah. Menteri wilayah pun ni sekarang ini dia tak layan lagi dengan ahli-ahli parlimen kita di Kuala Lumpur. Banyak isu lagi belum terjawab. Ini pula nak jadi pengurusi persatuan olahraga. Ini saya rasa tak perlulah. Jadi saya rasa baik dalam bidang sukan apapun, baik dalam bola sepak ataupun dalam bidang olahraga ataupun apa-apa sukan, biarlah orang-orang yang benar-benar committed, benar-benar mahir dalam bidang sukan ini mengetuai dan membawa dunia sukan kita dan semua bidang sukan kita, sudah tentu yang paling utama bola sepak negara kita ke arah yang lebih cemerlang dan lebih gemilang. Okey, itu dia tadi sesi dengan Anthony Loke tentang rasuah dalam Anthony Jawab Jujur. Sekali lagi saya nak ingatkan bahawa program ni adalah program mingguan dan kita akan ada program seperti ini. Kita akan cuba bawa setiap minggu dan sekali lagi terima kasih kepada anda semua kerana menonton dan terima kasih juga kepada Anthony kerana hadir pada malam ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah.